Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah kita kembali sebagaimana saya wawarkan sebentar tadi meneruskan perkongsian kita dalam rancangan Sains dan Islam dan insya-Allah telah pun berada di studio. Saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Doktor ya. Sihat Alhamdulillah. Haja Nik Alhamdulillah. macam mana? Sihat Alhamdulillah. Saya kira dalam tahun ni, mungkin untuk beberapa tahun ni kali pertama Doktor kita bersama bersiaran. Ya, saya rasa dah agak lama kita tak Dah agak lama bersiaran. juga ya. Alhamdulillah. Hari Jumaat ni kita direzekikan untuk bersama. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berbahagia Dr. Syekh adalah fellow kanan, pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan untuk hari ini, Doktor berada di Konti Radio akan memperkatakan tentang tajuk fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar kita juga boleh menonton perkongsian kita dalam rancangan Sains dan Islam ini menerusi Facebook dan juga YouTube. InsyaAllah. Jadi Doktor, sebagai mukadimah perkongsian kita untuk hari ini, insyaAllah tajuk kita, sekali lagi saya kongsikan fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Barangkali Doktor boleh memberi penjelasan ataupun menerangkan ya mengapa tajuk ini dipilih untuk kita bincangkan hari ini. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Haja Nik Hasnah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita bertemu sekali lagi di ruang udara Radio IKIM dalam program Sains dan Islam. Dan hari ini tajuk yang dibawakan seperti yang disebut oleh Hajah Nik tadi adalah fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Sebenarnya bagi sesiapa yang mengikuti program Sains dan Islam yang saya membuat pengisian semenjak bulan September Ya. ini, akan nampaklah trend topik-topik yang saya bawa. Dan apa yang saya cuba bawakan dalam kali ini adalah merupakan kesinambungan kepada topik-topik sebelum ini, iaitu saya cuba bawakan konsep-konsep termasuk juga proses-proses yang kita biasa belajar atau kita biasa dengar yang kita kaitkan dengan sains, dan saya cuba letakkan dalam kerangka perspektif Islam. Tujuannya adalah bukanlah nak membuat perbandingan antara perspektif sains ataupun perspektif Islam terhadap sesuatu perkara dalam sains, tetapi lebih kepada saya nak menyerlahkan bahawa ada banyak perkara yang dikaji oleh sains itu ianya selari dengan apa yang disebutkan dalam Quran contohnya. Dan ini dapat menyerlahkan lagi kepada kita umat Islam bahawasanya Al-Quran itu adalah satu mukjizat yang amat hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan menerusi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam yang menerima risalah Islam ini. Dan bagi sesiapa yang membaca Al-Quran dan juga mengkaji dan juga berfikir, kita akan dapat nampak pelbagai perkara dalam Al-Quran itu yang mendahului zaman. Dan itu satu bukti yang menunjukkan bahawa tidak mungkin Al-Quran itu adalah kata-kata daripada manusia. Ianya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi sesiapa yang mempunyai ilmu tentang sains, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu yang juga menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fakta-fakta sains. Ya. Jadi kalau minggu lepas kita tengok tentang proses perkembangan janin di bawah bidang ilmu embryology. Hari ini saya cuba mengalihkan perbincangan kita kepada satu lagi proses yang berlaku setiap hari di bumi ini, yang membantu kita meneruskan kehidupan kita, iaitu proses fotosintesis. Jadi itulah yang saya cuba nak bawakan pada hari ini. InsyaAllah saya berharap di akhir program ini nanti selepas lebih kurang 30 minit kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk proses fotosintesis ini, dan waktu yang sama dapat meningkatkan lagi rasa taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini.
Saya insya-Allah. Jadi, saya rasa kita dapat teruskan, lagi perbincangan kita, Doktor, ya. Ya. Kalau kita bercakap tentang fotosintesis, mungkin untuk awal ini juga, Doktor dapat jelaskan maksud, fotosintesis dari sudut sains, ya. Doktor silakan. Baik, saya rasa fotosintesis ini adalah antara perkara asas yang kita belajar dalam bidang sains. Mhm, Pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah lagi ya telah didedahkan tentang maklumat berkaitan dengan fotosintesis ini. mhm, Mereka diberitahu bahawa tumbuhan-tumbuhan hijau yang mempunyai daun-daun hijau yang mengandungi klorofil mhm, menyerap tenaga cahaya daripada matahari, yang mana ini seterusnya ditukarkan menjadi tenaga biokimia. Tenaga kimia ini kalau dalam konteks ilmu sains yang lebih tinggi digunakan untuk proses pengikatan karbon. Jadi kalau kita tengok proses fotosintesis ini berlaku dengan kehadiran klorofil, mhm, bahan hijau yang ada pada tumbuhan mmm. yang menguraikan air. Air ni kalau ikut formula kimianya ialah H2O, Ya, menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen, gas mmm, oksigen dan gas hidrogen. hidrogen, mhm, Jadi apa jadi pada gas oksigen tadi? Gas oksigen ini dibebaskan balik ke udara ataupun atmosfera. mhm, Manakala gas hidrogen akan bertindak balas dengan gas karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan untuk menghasilkan gula ataupun secara khususnya glukosa yang menjadi makanan lah bagi mhm, tumbuhan tersebut. Jadi kalau kita tengok apa yang diperlukan dalam proses fotosintesis ini ialah klorofil dan juga cahaya matahari yang mana karbon dioksida diserap dan apabila berlaku tindak balas dia akan menghasilkan oksigen yang dibebaskan ke udara dan juga menghasilkan juga gula mhm, yang digunakan oleh tumbuhan tersebut. mmm, Jadi itu secara ringkas yang saya fikir mungkin selepas saya sebut itu mungkin ramai daripada kita kalau dah tinggal bab sains mhm, tentang fotosintesis ini dah lama tinggal mungkin mhm, dapat ingat baliklah. mmm, Jadi kalau kita perhatikan di sekeliling kita banyak pokok-pokok hijau itu, pokok-pokok hijau itu memang cantik bukan saja dia berada di situ sebagai satu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di samping itu dia juga memainkan peranannya dalam memberikan kita gas oksigen untuk mmm. membantu kita bernafas. Jadi itulah secara mudahnya lah kalau saya nak terangkan tentang proses fotosintesis. Kalau kita belajar lebih tinggi kita akan belajar tentang perubahan-perubahan kimia yang lebih kompleks. Mhm. Proses ini memang sebenarnya kompleks tetapi inilah satu kehebatan Allah yang menjadikan tumbuhan yang antara lain peranannya adalah untuk menyerap karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen untuk membantu kita meneruskan kehidupan. Saya itu secara ringkaslah kan, Ya. Doktor. Tapi itulah kalau sebut fotosintesis kalau untuk saya proses membuat makanan, entahlah betul ke tidak. Ya, yang tadi saya Betul sebutkan juga tadi glukosa tadi, glukosa tu? glukosa Heeh. itu menjadi makanan bagi tumbuhanlah. Saya heeh. Hmm, Orang kata keyword-lah untuk lebih untuk untuk ingat fahamlah, balik. untuk ingat balik ya. Ya. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi, perkongsian kita, perbincangan kita untuk, hari ini. Mesti rancangan Sains dan Islam untuk sahabat-sahabat pendengar mungkin baru saja bersama kami, insya-Allah kita baru saja di awal sebenarnya mukadimah untuk rancangan Sains dan Islam ini dengan tajuk yang diperkatakan adalah fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Bersama dengan yang berbahagia Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh yang merupakan fellow kanan pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita berehat sekejap, Doktor. Ya. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan perbincangan kita yang lanjut dengan soalan-soalan yang saya kira saya banyak lagi nak tanya, Doktor. Jadi untuk sahabat-sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada di waktu ini. Teruskan hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. صلى عليك الله يا رسول
Muhammad Mustafa. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, empat yang utama. Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Satu menyampaikan, dua beramanah, tiga kebijaksanaan, empat membenarkan. Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Cobalah sedaya mampu, hidupkan berarti. Baik, kembali kita untuk meneruskan insya-Allah perkongsian kita pada tengah hari ini dalam rancangan Sains dan Islam. Dan sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama, kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan dan juga Pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Kita berkongsi tentang tajuk hari ini, fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Doktor, kita teruskan perkongsian kita, Doktor, ya? Ya. Untuk hari ini dan mungkin untuk sambungan kepada perbincangan ini, doktor dapat menjelaskan tentang apakah kepentingan proses fotosintesis ini kepada kehidupan kita. Doktor, Baik, silakan. terima kasih Jani Asnah, para pendengar yang saya hormati sekalian. Kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tak terfikir sangat tentang proses fotosintesis ini sebab kita tak nampak. Ya. Tetapi kesannya kepada kehidupan memang amat besar, ya. Yang pertamanya kalau kita tengok tadi Haji Hanik sebut tentang apa fotosintesis ini dikaitkan dengan proses membuat makanan, Membuat makanan. ataupun dalam konteks tumbuhan tadi makanan yang dimaksudkan merujuk pada glukosa, iaitu sejenis gula ringkas. Jadi kalau kita tengok glukosa yang dihasilkan oleh tumbuhan menerusi proses fotosintesis ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan tersebut. Yang sebenarnya tumbuhan ini juga kalau kita tengok dalam kitaran dalam perantaian makanan, tumbuhan juga menjadi makanan kepada haiwan-haiwan lain. Ya, termasuk juga apa ni, tak kiralah burung ataupun haiwan-haiwan apa nama, herbivore ataupun maun, ya, yang makan daun. Kita juga manusia, kita juga bergantung kepada tumbuhan, ya, sebagai salah satu sumber makanan kita. Ya. Dan ini menunjukkan bahawa tumbuhan ini penting dalam rantaian makanan dalam sistem ekosistem yang ada. Jadi proses fotosintesis ini membantu tumbuhan untuk hidup. Dan dengan tumbuhan ini apabila ada tumbuhan ini, dia membantu pula organisma-organisma lain untuk juga meneruskan kehidupan. Itu dari sudut makanan. Tetapi lebih penting lagi, seperti yang kita maklum yang saya sebutkan tadi, udara yang kita perlukan atau secara khusus gas oksigen yang kita perlukan untuk proses respirasi ataupun proses pernafasan kita yang membolehkan kita untuk hidup ini, kita peroleh daripada tumbuhan yang menjalani ataupun menjalankan proses fotosintesis tadi. Kerana kita tahu tadi saya sebutkan menerusi proses fotosintesis, gas karbon dioksida diserap dan gas oksigen dibebaskan. Jadi gas karbon dioksida yang kita buang ataupun kita keluarkan semasa proses respirasi tadi diserap
oleh tumbuhan. Begitu juga dalam gas karbon dioksida yang terhasil dalam proses-proses lain, terutamanya dalam proses pembakaran bahan api. Ya. Bila kita bakar sesuatu, bila kita guna kenderaan, bahan-bahan buangan dalam bentuk gas yang berasaskan karbon, termasuklah karbon dioksida ini akan dibebaskan ke udara. Jadi tumbuhan menyerap gas karbon dioksida ini untuk digunakan sebagai salah satu bahan mentah dalam proses fotosintesis yang akhirnya membebaskan gas oksigen. Jadi peranan kita lihat peranan tumbuhan hijau khususnya dalam membantu mewujudkan keseimbangan dalam kandungan ataupun komposisi udara dalam atmosfera itu adalah amat kritikal. Kalau kita tengok komposisi oksigen dalam atmosfera ialah sekitar 21%. Maknanya lebih sikit daripada 1/5 kandungan udara yang ada ini adalah gas oksigen yang kita perlukan untuk proses pernafasan ataupun respirasi. Untuk makluman semua daripada apa yang saya baca, saya dapati bahawa oksigen yang ada dalam atmosfera kita ini 30% dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan darat. Jadi maknanya tumbuhan-tumbuhan yang darat yang ada ini menghasilkan 30% daripada gas oksigen yang ada di udara. Sementara baki 70% lagi dihasilkan oleh tumbuhan dan juga organisma unisel seperti mikroalga yang hidup dalam air. Jadi maknanya tumbuhan yang ada dalam air juga mainkan peranan untuk menghasilkan oksigen yang akhirnya masuk ke atmosfera yang akhirnya kita guna. Jadi kalau kita tengok kepentingan proses fotosintesis ini besar, dia membantu kita untuk bernafas dengan oksigen dan juga menjadi sumber makanan jugalah dalam rantaian makanan. Berkait dengan oksigen ataupun udara ini satu perkara yang tadi saya sebutkan, kita tak banyak fikir tentang proses fotosintesis ini kerana udara ni ada di sekeliling kita, tetapi hakikatnya tak ramai daripada kita yang perasan perkara ini kerana kita tak nampak udara. Tetapi kehidupan kita 24 jam sehari ini amat bergantung kepada keberadaan ataupun kehadiran gas oksigen di dalam udara. Andai kata udara ini tercemar ataupun kandungan oksigen ini kurang ataupun tidak ada, memang sukar ataupun mustahil untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan proses fotosintesis juga adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak nampak dengan mata kepala kita. Proses ini sedang berlaku, tetapi ianya jelas satu perkara yang Allah ciptakan yang menjadi satu sunnatullah yang membantu kita untuk terus hidup di muka bumi ini, untuk membolehkan kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi sebab itu saya rasa kalau kita sebagai umat Islam, kita melihat perkara seperti proses fotosintesis ini di bawah kerangka Islam, seharusnya dia mewujudkan satu kesedaran bahawa nikmat Allah ini pelbagai dan amat banyak, yang mana satu daripadanya proses fotosintesis ini yang jarang kita fikirkan, tetapi memainkan peranan yang amat besar dalam kehidupan kita, dan ini seharusnya menjadi satu daripada perkara yang kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Itulah doktor, bila menjelaskan tentang fotosintesis, kebiasaannya diperjelaskan dari pandangan sains. Bagaimana pula, ada tak doktor sebarang ayat Quran yang memberikan gambaran tentang proses fotosintesis ni? Ya, kalau kita buka Quran, kita tak akan jumpa perkataan fotosintesis. Kerana fotosintesis ini satu konsep dalam sains ataupun satu proses dalam sains, dan istilahnya juga diperkenalkan agak kemudian berbanding dengan masa Quran diturunkan. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini, saya ulang balik apa yang saya pernah sebut berulang kali dalam program-program terdahulu. Quran bukan buku sains. Tetapi Quran memberikan kita petunjuk-petunjuk. Dan kalau kita berfikir seperti mana yang dianjurkan oleh Al-Quran, kita akan dapat melihat mesej-mesej yang terkandung di dalam Al-Quran yang boleh kita kaitkan dengan bidang ilmu yang kita ada, termasuklah dalam bidang sains. Jadi contoh yang saya nak bawakan ada dua contoh lah. Yang dalam Quran ada sebut yang memberi gambaran secara umum tentang proses fotosintesis yang berlaku, yang mana kalau orang yang mempunyai ilmu dalam bidang sains dan dia berfikir, dia akan dapat lihat bahawa Allah juga menceritakan tentang proses ini. Satu daripadanya adalah daripada surah At-Takwir ayat 15 hingga 19, yang mana maksudnya, maka bersumpahlah aku demi bintang-bintang yang timbul tenggelam, yang segera beredar
yang terlindung, dan malam tatkala ia pergi, dan pagi tatkala ia bernafas. Sesungguhnya dia adalah perkataan dari seorang utusan yang mulia. Kalau kita tengok ayat ke-18 tadi, ayatnya wasubhi idza tanaffas. Idza tanaffasa, ia bernafas. Dan disebut tadi wasubhi pada awal ayat itu, dan pagi, tatkala ia bernafas. Ini memberi gambaran kepada kita bahawa pagi ialah waktu proses fotosintesis itu bermula. Kerana tadi kita sebutkan bahawa fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Dan cahaya matahari ini mula kita dapat apabila terbitnya matahari waktu fajar. Jadi pada waktu fajar atau waktu terbit matahari ini proses fotosintesis bermula, dan daripada kajian sains mendapati bahawa oksigen paling banyak dihasilkan pada sebelah pagi. Jadi walaupun siang itu sampai ke petang, tetapi sebelah pagi itu didapati bahawa oksigen yang dibebaskan itulah pada tahap yang paling tinggi. Jadi kalau kita tengok idza tanaffasa, ia bernafas tadi, kita boleh kaitkan dengan pembebasan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan pada awal pagi sehinggalah sebelah petang lah. Kemudian satu lagi yang saya nak sebutkan juga, yang boleh juga kita kaitkan dengan proses fotosintesis, satu ayat yang agak panjang daripada surah Al-An'am ayat ke-99, yang bermaksud, dan dialah yang menurunkan air dari langit, maka kami keluarkan dengan tumbuhan-tumbuhan dari setiap sesuatu, lalu kami keluarkan daripadanya kehijauan, yang kami keluarkan daripadanya biji-biji yang bersusun, dan dari kurma, dari mayangnya jadi tandan yang mudah dipetik, dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang bersamaan dan tidak bersamaan. Pandanglah olehmu akan buah-buahannya apabila ia berbuah dan masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Ini daripada surah Al-An'am ayat 99. Ayat ini menceritakan satu tentang air, yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk hujan yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Dan tumbuh-tumbuhan disebutkan beberapa contoh tumbuhan dalam ayat tersebut tadi. Tetapi saya nak tarik perhatian kepada satu perkataan yang disebutkan, yang diterjemahkan sebagai kehijauan. Dalam bahasa Arab dalam ayat Quran tadi disebutkan sebagai khadiran ataupun al-khadir, yang mana kehijauan ini ada setengah-setengah pengkaji berpandangan bahawa ia juga merujuk kepada bahan yang kita panggil sebagai klorofil yang terdapat di dalam daun hijau ataupun tumbuhan hijau. Klorofil inilah yang membantu cahaya matahari diserap untuk membolehkan proses fotosintesis ini berjalan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran ini bukan buku sains. Al-Quran tidak menceritakan proses fotosintesis secara detail, tetapi ada gambaran-gambaran yang boleh kita kaitkan dengan ilmu yang kita ada tentang proses fotosintesis hari ini. Jadi di sini bagi saya kita tidak perlulah orang kata nak cari tentang Kelvin cycle ke apa yang berkaitan dengan fotosintesis di dalam di dalam Al-Quran, tetapi memadai dengan kita menyahut seruan daripada Quran untuk kita mengkaji. Kalau kita mengkaji, insya-Allah kita akan menemui banyak kehebatan Allah dalam ciptaan-ciptaan yang ada di sekeliling kita ini, termasuklah tumbuhan, yang mana kita tahu peranan tumbuhan dan fungsi tumbuhan itu amat besar dalam membantu kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita di muka bumi. Saya menarik sekali. InsyaAllah kita akan sambung lagi, kita akan teruskan lagi perkongsian kita untuk melihat bagaimana proses fotosintesis dari sudut pandang Islam. Untuk anda jangan ke mana-mana, kita akan panjangkan lagi perbincangan kita seketika nanti. Teruskan bersama kami. Saya akan kembali lagi selepas ini bersama dengan yang berbahagia Dr. Syekh untuk rancangan Sains dan Islam. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Ratuku, mengapa membisu? Oh Safia, terima kasihku atas kesetiaan.
Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Baik, kembali kita untuk meneruskan perkongsian kita insya-Allah dalam rancangan Sains dan Islam untuk tengah hari ini. Dan insya-Allah saya nak meneruskan Doktor perbincangan kita. Kalau Doktor jelaskan tadi cukup menarik sekali ya, bagaimana ayat Al-Quran secara tidak langsung menjelaskan tentang proses fotosintesis ya. Kalau kita pergi kepada lebih lanjut sedikit lagi Doktor, bagaimana kita melihat proses fotosintesis ini dari sudut pandang Islam? Silakan. Baik. Bagi saya begini, apa yang kita tahu, apa yang kita peroleh daripada bidang sains itu sebenarnya memperjelaskan kepada kita tentang proses alam tabi'i yang sedang berjalan. Mhm. Kalau kita tak buat kajian, kita tak tahu. Tetapi Ya. disebabkan kajian dilakukan oleh manusia, maka kita dapat ilmu itu dan dengan ilmu itu dapat kita memahami alam ini dengan baik. Kalau kita tengok anjuran daripada Islam pun menyuruh kita memerhati, menyuruh kita untuk mencerap dan juga memahami apa yang sedang berlaku ini. Tujuannya adalah yang pertama untuk membantu kita menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Tetapi bagi umat Islam yang beriman, bagi umat Islam yang berpegang kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan akhirnya adalah untuk kita memperkukuhkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Mhm. dengan ilmu yang kita peroleh daripada sains, termasuklah tentang proses fotosintesis ini, Mhm. ianya menjadi satu bukti tentang kehebatan, tentang keagungan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang yang beriman, kita akan dapat melihat bahawa segala apa yang berlaku ini di sekeliling kita, sama ada yang kita sedar atau tidak, ianya adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kita dah katakan bahawa proses fotosintesis ini mempunyai peranan yang amat besar dalam membantu kita meneruskan kelangsungan hidup, menjadi sumber makanan, menjadi sumber gas oksigen, menyerap gas karbon dioksida. Semua ini adalah satu nikmat dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mhm. kalau kita lihat perkara ini daripada kacamata Islam, kalau kita letakkan perkara ini di bawah kerangka tauhid, yang pertama dia akan mengukuhkan lagi kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan lagi taqarrub ataupun rasa dekat kita kepada Allah. Mhm. Dan akhirnya yang lebih penting bagi saya, ini satu nikmat yang wajib kita syukuri. Mhm. Kita perlu bersyukur dengan nikmat ini. Bayangkan kalau tidak berlaku proses fotosintesis, tidak mungkin kita dapat hidup, Ya. kerana oksigen tidak ada di udara. Mhm. Jadi di sini saya rasa kesedaran yang perlu kita bina ialah ilmu sains itu membantu kita memahami apa yang berlaku dalam alam ini. Mhm. Tetapi dengan kerangka tauhid, ia membantu kita dengan ilmu tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan seterusnya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mhm. Jadi samalah juga dengan perkara lain yang berkaitan dengan sains, bukannya fotosintesis saja, apa juga proses, Ya. apa juga perkara yang kita kaitkan dengan sains, semuanya itu berlaku dengan izin Allah, semuanya Mhm. berlaku dengan kehendak Allah, semuanya berlaku mengikut sunnatullah. Mhm. Yang semua ini kalau kita sedari akan meningkatkan lagi kita punya kekuatan iman dan takwa kita, insya-Allah. Saya cukup menarik sebenarnya dan itulah Doktor tengah-tengah sedap mendengar ni dan habis pula kan kita punya program bual bicara kita dan saya kira sebagai kesimpulanlah Doktor ya untuk hari ini. Baik, perkara yang kita bincangkan hari ini, kita bercakap tentang proses fotosintesis. Mhm. Satu perkara yang bagi kebanyakan kita belajar daripada peringkat sekolah lagi. Ya. Tetapi biasa kita belajar perkara ini sebagai satu fakta sains yang kita belajar, kita hafal, kita cuba guna untuk jawab peperiksaan. Mhm. Dan lepas tu habis di situ. Ya. Tetapi hakikatnya proses fotosintesis terus berlaku di keliling kita sepanjang masa selagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Dalam konteks ini kita lihat banyak perkara tentang fotosintesis ini tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Mhm. Termasuklah bila kita bercakap tentang udara ataupun gas oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis ini, kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Tetapi hanya Mhm. kerana kita tak dapat lihat udara ataupun oksigen itu dengan mata kasar tidak bermakna udara atau oksigen itu tidak wujud. Jadi saya nak lanjutkan sedikit sebagai kesimpulan kita, hanya kerana kita tidak dapat melihat pencipta udara dan juga pencipta proses fotosintesis ini dengan mata kasar kita, tidak Mhm. bermakna
Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala-galanya ini tidak wujud. Mm-mm. Jadi untuk ini kita perlu lihat bukan sahaja dengan mata kepala, tetapi kita perlu pandu mata kepala kita dengan mata hati Mm-mm. yang diperkukuhkan dengan iman dan takwa. InsyaAllah kita apabila kita melihat tumbuhan hijau contohnya, Mhm. kita akan dapat melihat juga kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup menarik sekali sebagaimana doktor jelaskan di awal tadi, perbincangan ini akhirnya akan mencetuskan rasa kesyukuran yang tinggi dalam diri kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. terhadap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekecil alga di laut kan doktor. Ya. Saya cukup besar sekali sebenarnya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dan itulah sebagai kita appreciate ataupun menghargainya, kita harus bersyukurlah doktor ya, dan juga pelihara alam ini sebaik yang mungkin insya-Allah. Betul. Ya, dan saya kira dah sampai ke penghujung pertemuan kita pada hari ini doktor untuk rancangan Sains dan Islam. Kalau tadi doktor memperkatakan insya-Allah sepanjang 30 minit ini memperkatakan tentang tajuk fotosintesis dari perspektif sains dan Islam. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan doktor. InsyaAllah. Dan insya-Allah untuk sahabat-sahabat pendengar, terima kasih banyak bersama pada hari ini dan kita akan kembali lagi seketika nanti. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, radio